Ya, sudah kembali menerusi Ramai Pagi dan seterusnya yang telah kita janjikan kita akan mengikuti ceramah Ramadan Bulan Mulia di mana kita akan menyentuh mengenai dengan didik hati dengan zikrullah ya. Dan alhamdulillah pagi ini kita telah pun menjemput salah seorang tetamu undangan kita iaitu kita perkenalkan ya Wali. Kita hari ini bersama dengan Yang Mulia Ustazah Nurhayati binti Haji Abdul Rahman ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa Alhamdulillah, khabar? gembira rasanya kita ni dapat bersama dengan Ustazah. Apa khabar? Alhamdulillah, didoakan juga semua yang ada di studio ini dalam keadaan sehat walafiat dan Amin, diterima amin ya rabbal ibadahnya. alamin ya. Semakin kita ni berada di penghujung Ramadan ini, semakin kita ni berharap dikurniakan kesihatan dan juga keafiatan. Kerana ada yang istimewa ni Ustazah ya, di penghujung-penghujung Ramadan ini. Ya, betul. Nanti yang akan sama-sama kita ni rebut dan cuba cari sebaik mungkin untuk mendapatkannya ya. Tetapi topik untuk hari ini, didik hati dengan zikrullah. Kita ingin mengaitkan ia dengan bulan Ramadan ini. Jadi sebagai mukadimah awal, kita serahkan terlebih dahulu bersama dengan Yang Mulia Ustazah untuk menerangkan tajuk kita pada pagi ini. Okay, terima kasih Wali dan juga Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sebagai mukaddimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, di mana bulan Ramadan ini diturunkan di dalamnya kitab suci Al-Quran. Maka sebagaimana yang kita dimaklum bahawa membaca Al-Quran ini salah satu amalan yang wajar kita ni laksanakan di bulan Ramadan, baik di maupun di luar bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran ini terdapat banyak galakan ataupun perintah yang mana mendekatkan, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga sebagaimana yang Allah telah berfirman juga dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di mana maksudnya di sini ni tidaklah aku cipta jin dan manusia ni kecuali untuk mereka ni tunduk kepadaku, sujud kepadaku. Begitulah juga dengan doa-doa yang kita ni panjatkan di dalam sembahyang, contohnya doa iftitah kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh jiwa raga kita ni, ibadah kita ni, segala-galanya adalah kerana Allah Taala. Nah, sebagaimana yang kita dimaklum bahawa manusia ni sikapnya sifatnya mudah lupa, mudah alpa. Walaupun dikurniakan dengan akal, manusia ni juga satu makhluk yang sangat mulia kerana dikurniakan dengan akal dan juga dengan perasaan. Akal itu dapat membezakan baik buruk, manakala perasaan itu merasai pelbagai rasa, yang suka duka, yang gembira ataupun yang baik-baik. Tetapi juga kalau jika tidak dikawal kita ni punya perasaan ni ataupun perasaan ni, maka ia boleh menjurus kepada kebinasaan. Manusia ni walaupun Allah bekal dengan akal dengan akal, tetapi tetap sahaja memerlukan kepada hati yang kuat. Kerana hati ini memainkan peranan di dalam lahirkan daripada manusia itu amalan yang baik ataupun amalan yang buruk. Nah, agar saja manusia ni sentiasa berada di landasan yang betul. Indahnya kita ni lari daripada ataupun menyimpang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Daripada awal sampailah pengakhiran hidup manusia ni tetap sahaja memerlukan kepada manusia. Maksudnya bukan yang memerlukan kepada apa? Nasihat menasihati. Sebagaimana dalam surah Al-Asr masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Artinya kita ni kenali dulu mengapa hati ani yang ditekankan untuk dididik dengan zikrullah. Hati ani ia merupakan salah satu organ dalaman kita ni. Dan ada yang mengatakan ia merupakan organ yang kedua besar, ada yang paling besar, ada yang paling besar, dan ia mempunyai sistem ia punya peranan itu
adalah sangat penting dalam pelancaran sistem tubuh badan. Itu dari segi saintis lah, saintifiknya. Tapi dari sudut kerohanian, hati ini sebenarnya memainkan peranan sebagaimana saya katakan, melahirkan yang baik ataupun melahirkan yang buruk. Dalam hati ini terletak tempatnya sifat-sifat mulia ataupun sifat-sifat mahmudah, dan begitu juga adanya hawa nafsu di dalam hati kita ini. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, ataupun dalam sabda yang lain juga, dalam tubuh badan manusia itu ada sekumpal daging. Kalau baik daging itu, baiklah seluruh yang punya anggota badan. Kalau buruk daging itu, buruklah anggota badannya, dan itulah yang dikatakan hati. Dan hati ini tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Di mana maksudnya di sini ni, Allah tu indah melihat kepada paras rupa. Dan Allah juga indah melihat kepada banyaknya harta, tetapi yang dipandang, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati kita ni dan juga amalan kita ni. Nah, betapa pentingnya di sini ni, penilaian di sana tu bukanlah luaran yang akan dinilai oleh Allah, tetapi dalaman kita ni. Adakah hati kita ni tu bersih daripada sifat munafik, hati kita ni tu jauh daripada sifat-sifat mazmumah. Nah, kerana hati ini memerlukan santapan. Kalau perut perlukan makanan, begitu juga dengan hati. Hati ini perlukan kepada santapan. Jika ia tidak ada santapan yang betul, sudah pasti akan menjurus kepada kebinasaan. Orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala ni, sudah pastinya ia akan hatinya tu mudah dihinggapi oleh kekotoran, mudah dipengaruhi oleh pencemaran, kegelapan, dan juga tertutup pintu hatinya ni untuk menerima kebaikan dan nasihat. Nah, bedanya orang yang buta mata ataupun buta hati ni, baik lagi orang yang buta mata. Kenapa saya katakan orang yang buta mata ni lebih baik? Kerana orang yang buta mata ni, ia masih lagi dapat meneruskan kehidupannya, move on, jika ia redha, jika ia bersyukur dengan apa yang ditimpa arahnya. Tetapi bagi orang yang buta mata hatinya ni, bukan lagi yang lagi dapat menerima nasihat. Kalaupun kebaikan yang ada di sekelilingnya tu, ia akan mudah mengundang syak wasangka. Sebab itu orang seperti ni, baiklah cepat-cepatlah beringat-ingat agar jangan sampai kita ni jatuh kepada matinya hati. Bahayanya hati ini, penyakit hati ini, kalau kita ni bezakan dengan penyakit badan. Kalau penyakit hati ini, ia menghancurkan apa yang kita ni miliki. Artinya hubungan sama keluarga, hubungan sama-sama kerja, hubungan dengan jiran. Tapi kalau penyakit badan, ia cuma menghancurkan badan kita ni. Kalau orang diabetes, potong kaki saja dan sebagainya. Dan juga penyakit hati ini juga membawa kepada matinya iman dan matinya Islam. Dan penyakit hati ini juga berkekalan. Bukan saja di dunia ia akan menerima impaknya, tetapi di akhirat akan inquiry. Dan dengan penyakit hati ini juga boleh menipiskan iman seseorang dan ia dipandang hina. Mengapa saya katakan pandang hina? Kerana orang yang memiliki sifat-sifat mazmumah ini memang sudah setentu kita ni tidak menyenangi. Cuma apa yang kami dapat ialah menasihati dan mendoakan agar orang ini dapat terbuka hatinya untuk mengubah sikapnya. Tambah-tambah lagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan berkat. Bukan hanya kita ni indah makan, tetapi sebenarnya mendidik diri kita ni juga untuk mengamalkan sifat-sifat yang positif. Dan juga antara keburukannya juga penyakit hati ini adalah hilang kepercayaan dan boleh membawa kepada permusuhan. Ini bahayanya berbanding dengan penyakit tubuh badan. Ia cuma bersifat sementara, tetapi penyakit hati ini ia berkekalan sehinggalah dunia dan juga di akhirat. Nah, bagaimana kita ni kan merawat
hati yang sakit tadi, Ya, hati macam mana yang tu, sihat, Ustazah? memang sudah sihat. Tetapi hati yang sakit, hati yang mati inilah yang perlu dikhawatirkan lah. Anda pelang nampak, Betul. anda nampak, Kalau tetapi macam obesiti, ya, boleh kita ni rawat dengan bersukan, ya, menjaga betul. permakanan, ya. Begitu juga mata rabun ataupun kabur, boleh kita Boleh ni bagi lagi. contact lens Betul. ataupun boleh kita ni Kacamata. pakai kacamata, ya. Dan perubatan moden banyak lagi. Itu dari segi fizikal dan juga luaran. Lurus. Kalau Hati ini di hati dalam ni, ni, Hati Ustazah. ni bukan penyakit hati organ Bukan tetapi kepada kerohanian bukan ni, kolesterol apa ni bukan lah. kolesterol, Bukan. bukannya lemak-lemak itu tetapi kerohanian itu, Kerohanian. kerohanian. Ya, macam mana tu, Ustazah? Silakan. Jadinya salah satunya sebagaimana yang diterapkan di sini ini adalah dengan kita ni mengingati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila ingat Allah Subhanahu wa taala ni dalam Al-Quran adalah dalam perkataan zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, zikir Allah. Zikir di sini ini adalah ingat. Ingat dan sebut Allah Subhanahu wa taala. Kerana peranan zikir ni ia merupakan roh segala ibadah. Jadi maksudnya di sini ni a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la zikrullahi akbar. Dan sungguhnya mengingati Allah itu adalah yang paling besar. Maksudnya di sini ni paling besar di sini ni apa? Zikir Allah Taala tu. Banyak-banyak ibadah yang jenis dan bentuknya. Ibadah mengingati Allah inilah yang paling tinggi dan paling besar ia punya kedudukan. Mengapa mempunyai kedudukan seperti itu? Kerana kita ni mengingati Allah ni bukan hanya dengan lidah dan hati, tetapi kita ni mahu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala tu dalam setiap gerak-geri kita ni, dalam setiap perbuatan kita ni, dalam setiap kita ni punya pertuturan. Kerana dengan menghadirkan Allah taala ni, iatah namanya ihsan. Apa kan ditanya, apa kan itu iman, apa kan itu Islam dan apa itu ihsan. Maka ihsan ni menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihsan ni adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah dengan hati kita ni bahawa sesungguhnya Allah tu melihat engkau. Kita ni. Contohnya kalau dalam periksa macam dalam dewan periksa tu kan, bila ada guru pengawas satu melintas, aksen kita ni kan macam banar saja menulis. Begitulah juga sebenarnya inilah yang diterapkan dalam kehidupan kita ni. Dengan adanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita ni, sudah setentunya bila kita ni kan bercakap, kita ni akan fikir dulu, baikkah indah yang kucakapkan ni? Bila kita ni kan membuat sesuatu, kita ni akan fikir dulu, baikkah indah yang kubuat ni? Kerana Allah Maha mengawasi setiap tindak tanduk kita ni. Dan dengan kita ni berzikir juga mengingati Allah ni, salah satu ia punya tujuannya adalah connect, tadi menghubungkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga meningkatkan keimanan kita ni. Nah, ini banyak disebut dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah Al-Baqarah 100 ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, maka ingatlah kamu kepadaku. Ingatlah kamu kepadaku supaya aku dapat membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu dengan nikmatku, dan janganlah kamu menjadi orang yang kufur. Kerana bila mengingati Allah ni, memanglah ia itu satu tanda keimanan kita ni terhadap Allah. Nah, bila sebut zikir ni umum ia umum. Zikrullah ia adalah umum. Macam mana bentuknya umum sebenarnya, luas dia punya konsepnya sebenarnya. Kalau bagi kita ni mungkin pemahaman kita ni mungkin hanya zikrullah menyebut dengan lidah. Nah, menyebut artinya zikir ni sebut dan ingat. Kita ni sebut dan ingat, dan daripada arti kata yang lain, kita ni mengingati, kita ni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ni doakan? Iaitu kesejahteraan, kebahagiaan dan kebermaknaan hidup kita ni. Hidup kita ni mesti ada matlamat. Matlamat kita ni bukanlah untuk mengejar keuntungan di dunia, tetapi matlamat kita ni adalah untuk mengejar keuntungan di akhirat. Sebagaimana yang saya katakan tadi dalam doa iftitah,
inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, bukannya untuk yang ada di dunia ini. Ya. Nah, bila kita ni boleh berzikir, berzikir ni bila? masa Adakah waktu-waktu terhad? Lurus kata Intan, Bila-bila masa sahaja. bila-bila masa sahaja. Sebab apa? Ingat Allah Ta'ala ni indah ada terhad. Bila tani berdiri, tani duduk, tani memandu, berbaring, kena ingat Subhanahu wa taala. Bermasak, supaya masakan kita ni itu lebih berkat lagi dengan adanya sebutan-sebutan yang zikir yang menyucikan Allah. Berbanding dengan kita ni menyanyi ataupun bercakap yang detan-detan, kerana makanan itu akan masukkan menjadi darah daging kita ni, dan dia akan memberi mempengaruhi kehidupan orang-orang yang memakan makanan kita ni ya. Sebab itu amalkanlah siapa-siapa yang ada di luar itu. Kalau sebelum ini tidak mengamalkan zikir, gunakan kesempatan yang ada ni. Kerana zikir ni kalau menurut Ibn Qayyim, bahawa kelebihannya, faedahnya lebih daripada 100 faedah. Cuma kita ni dah tahu paling-paling pun di antaranya diberikan keampunan, dijauhkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala, dirahmati, dikurniakan dengan pelbagai kebaikan. Insya-Allah. Nah, bila berzikir ni sebagaimana yang dikatakan tidak ada batasan dan tidak ada waktu tempat-tempat yang khusus. Kalau sekiranya pilihlah, kalau sekiranya dalam keadaan sibuk, elakkanlah. Elakkan untuk kita ni kan berzikir dalam keadaan sibuk. Sebab apa? Dikuatiri zikir yang dibaca tu independen tu, ia je memikirkan kesibukan kita ni, ia je memikirkan zikir kita ni tu. Jadinya kita ni boleh lupa berapa kiraannya kembali lagi. Sebab tu kalau kita ni melihat mengapa orang dikatakan orang itu ahli zikir, tetapi ia punya sikap masih lagi bukan seperti ahli zikir. Kerana zikir yang dibaca itu boleh saja tidak memberi kesan pada dirinya. Baik, Ustazah, antara mana satu yang paling afdal, zikir dengan lidah ataupun zikir dengan hati? Zikir dengan lidah ataupun zikir dengan hati. Yang mana paling afdal? Dalam hal di sini ni ada ulama mengatakan zikir yang dituntut adalah dengan kita ni berzikir dengan hati. Kerana dengan zikir hati ni ia lebih diutamakan, walaupun lidah kita ni itu tidak berzikir. Lidah kita ni diam saja kan, tetapi hati kita ni yang berzikir. Kerana dengan hati kita ni ia akan menghadirkan sedaya upaya kita ni, membersihkan jiwa kita ni, hati kita ni ada bertaubat kepada Allah dan menghadirkan Allah. Dan dengan hati itu juga kita ni menghadirkan penghayatan dengan zikir yang kita ni baca tu. Contohnya Subhanallah, Maha Suci Allah. Maka hati kita ni itu berusaha untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang lebih menyukai zikir menggunakan melalui hati. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, li'an azkurallaha ta'ala biqalbi ahabbu ilayya min an azkurahu bilisani. Yang maksudnya di sininya aku mengingati Allah, yakni berzikir dengan hatiku, lebih aku sukai berbanding daripada aku membunyikan dengan lidahku. Itu amalan Sayyidatina Aisyah. Dia lebih suka berzikir melalui hati berbanding dengan lidah. Tapi jika sekiranya dengan ucapan lidah, boleh kedua-duanya. Kita kan menyabut di lidah juga, menyabut jadi hati, dua-dua memainkan serentak. Kemudian tapi yang paling afdal juga kalau sekiranya bukan dengan di antara keduanya, hendaklah salah satunya iaitu zikir hati. Sebab apa? Hati ini tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustazah ya. Itulah mengenai dengan zikir dengan lidah dan juga zikir dengan hati itu tadi ya. Berbalik semula kepada tajuk kita pada hari ini, didik hati dengan zikrullah. Bagaimana cara kita ni mendidik hati? Mungkin ada sedikit tips ya untuk kita ni mengamalkan zikir-zikir ini tadi ya, dan mungkin antara zikir-zikir yang boleh kita ni amalkan. Yang saya tahu penghulu segala zikir Sayyidul Istighfar. Macam mana Ustazah? Zikir ni apa sahaja yang menjurus kita ni mengingati Allah,
itulah namanya Zikir. zikir. Ya. Lazimnya seperti tasbih, subhanallah, hamdalah, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, apa lagi tu, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, hauqalah, istighfar, semua itu adalah menjurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebaikannya ni adalah kembali kepada kita ni sebenarnya. Jadi bila didik hati dengan zikrullah ni, dia perlu tunggu bersih hati. Baru bila dapat hidayah baru kita ni kan berzikir. Cuma bila dalam keadaan ni kita ni didik kita ni mula-mula dalam kuantiti yang sedikit, mungkin dalam 33 kali. Hari ini 33 lah target ataupun dalam selepas sembahyang tu 33. Lepas satu sembahyang asar 33. Kemudian 5 lah. 5 waktu. Ditetapkan dengan adanya jumlah. Sebab apabila kita ni berzikir tanpa ada jumlah ni, tanpa ada jumlah, kadang-kadang orang ada orang yang ada rasa terdorong dia tahu sampai bila tu kan berzikiran ni. Tapi artinya didik dulu dengan jumlah-jumlah yang tertentu. Dan kita ni pilih zikir-zikir yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling mudah yang banyak kita ni kalau ada ilmu, carilah pahala yang banyak. Contohnya 2 kalimah yang ringan di mulut, berat di timbangan, dan Allah cinta pada kalimah tersebut, iaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Itu sudah membantu kita ni memperolehi pahala yang banyak. Kemudian yang lebih yang dapat mengampunkan dosa kita ni sebanyak buih yang ada di lautan. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditutupi dengan cukup 100 la ilaha illallah wa la haula wa la haula wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terima kasih Intan. Itu mengampunkan dosa kita ni sebanyak buih di laut. Dan kemudian Sayyidul Istighfar sebagai penghulu segala istighfar. Jika diamalkan jangan sekali sahaja, balik-balik kita dibaca berterusan. Kerana fadilatnya bila orang membaca di pagi hari kemudian dia meninggal, ia akan masuk syurga insya-Allah. Bila ia membaca di petang hari, ia meninggal, ia akan masuk syurga insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Ya, itulah antara sedikit perkongsian zikir-zikir. Kita percaya jika ada mendalami dan juga mengkaji antara zikir-zikir yang boleh kita diamalkan dalam kehidupan seharian kita ni akan mendapati banyak manfaat-manfaat yang boleh kita dapatkan yang penting, hanya dengan semudah zikir. Yang penting berterusan. Berterusan baik ya. Baik, apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustazah Nur Hayati binti Haji Abdul Rahman. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. InsyaAllah kita akan masuk lagi. Mudah-mudahan saja pengisian pada pagi ini memberi banyak membuka mata hati kita ni untuk mengamalkan zikir walaupun bukan di bulan Ramadan dan diteruskan di bulan-bulan seterusnya. Alhamdulillah.